Hai, shalom semua anak-anak Raja Wali dan semua jemaat Tuhan yang bersama dengan kami dalam ibadah online kami pada malam hari ini. Oke, apa kabar semua? Saya harap kita semua sehat sepanjang tempoh PKPB. Oke, puji Tuhan kita dapat berkumpul walau dimanapun kita berada, walaupun kita hanya berkumpul di satu tempat dan kita tidak berkumpul di gereja. Saya percaya dimanapun kita semua berada pada malam hari ini, saya tahu kita semua ada kerinduan untuk mencari Tuhan. Oleh itu, saya mau kita tekan butang live chat dan type, "Hai, saya dari mana tempat kamu?" Contoh dia macam saya, "Hai, saya dari Zon Utara," ataupun "Hai, saya dari Marubi," "Hai, saya dari Miri." Itu untuk sebagai kita punya introduction. Oke, selain itu, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video kita untuk supaya kita dapat bersama-sama diberkati bersama dalam ibadah kita pada malam hari ini. Oke, selain itu juga saya mahu kita semua tekan butang notifikasi untuk supaya kita semua dapat info-info terbaru daripada pelayanan Raja Wali Miri. Oke, bagi yang ingin memberi persembahan tangguk ataupun wang persepuluhan, kita ada dua cara. Cara yang pertama adalah kita boleh transfer ke akaun gereja. Semua maklumat akan ada di bawah, nombor akaun gereja dan nama akaun. Oke, so cara yang kedua, kita boleh berikan kepada ketua KMD kita masing-masing ataupun ketua di tempat kita beribadah pada malam hari ini, dan ketua tersebut akan memberikan wang persembahan dan persepuluhan itu kepada saudara Eric ataupun kepada bendahari pelayanan Raja Wali. Oke. Ibadah kita pada malam hari ini akan dimulai dengan pujian dan penyembahan yang akan dibawa oleh tim praise and worship Raja Wali, dan selepas itu kita akan mendengar perkongsian firman Tuhan daripada Pastor Ivan Ong. Oke, sebelum kita mulai, saya akan membawa kita di dalam doa. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, Tuhan yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang menyertai kami, Tuhan yang kami puji, Tuhan yang kami sembah. Ya Tuhan Yesus, kami pada malam hari ini, ya Tuhan Yesus, kami bersatu, ya Tuhan Yesus, dimanapun kami berada, ya Tuhan, kami bersatu dalam doa kami, ya Tuhan Yesus, mengucap syukur di atas kebaikan Engkau, di atas penyertaan Engkau kepada kami, ya Tuhan, sehingga pada malam hari ini, ya Tuhan, sekali lagi, ya Tuhan, kami dapat berkumpul bersatu, ya Tuhan Yesus, dalam acara ibadah kami, ya Tuhan, dimanapun kami berada, ya Tuhan, kami percaya, ya Tuhan Yesus, Engkau hadir bersama-sama dengan kami, ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus, pada malam hari ini juga, ya Tuhan, kami membawa pribadi kami masing-masing ke dalam tangan Engkau, ya Tuhan. Sekiranya, ya Tuhan, ada dosa-dosa kami, pelanggaran-pelanggaran kami, ya Tuhan Yesus, yang tidak menyenangkan Engkau, ya Tuhan Yesus, ampuni kami, ya Tuhan, sucikan dan kuduskan kami, ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus, kami serahkan, ya Tuhan, seluruhnya acara ibadah kami pada malam hari ini, ya Tuhan, dari awal hingga akhirnya acara ibadah kami, ya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Engkau, ya Tuhan. Engkau yang terus menyertai kami, Engkau terus memimpin kami, ya Tuhan. Sehingganya ada kuasa-kuasa jahat, kuasa-kuasa kegelapan yang ingin mengganggu acara ibadah kami, ya Tuhan. Kami usir, kami singkirkan dalam nama Engkau, ya Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Kami serahkan seluruhnya acara ibadah kami ke dalam tangan Engkau. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom dan selamat malam kepada semua jemaat Raja Wali yang sedang bersama kami pada malam ini. Oke, sebelum kita mendengar sabda firman Tuhan, mari kita bawakan dua buah lagu, yaitu lagu pertama adalah Yesus Kekasih Jiwaku. Mari kita bernyanyi sama-sama. Yeah.
Tuhan yang mengasihi kami. Kasih-Mu kepada kami ya Tuhan tidak terbatas ya Tuhan. Kasih-Mu kepada kami tanpa syarat ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus, benar ya Tuhan Yesus, kami ada pada saat hari ini ya Tuhan Yesus. Kami ada sampai hari ini ya Tuhan Yesus. Semuanya adalah karena kasih dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus atas penyertaan Engkau ya Tuhan. Dari awalnya pujian kami sehingga akhirnya pujian kami ya Tuhan Yesus. Seterusnya ya Tuhan kami serahkan ya Tuhan juga. Sebentar lagi ya Tuhan kami akan mendengar sedikit daripada sabda firman-Mu ya Tuhan Yesus. Kami serahkan ya Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau memakai dia ya Tuhan Yesus. Biarlah ya Tuhan setiap perkataan yang keluar dari mulut dia ya Tuhan Yesus, semuanya itu adalah daripada Engkau ya Tuhan Yesus. Kami serahkan juga ya Tuhan setiap pribadi kami yang akan mendengar ya Tuhan Yesus. Biarlah ya Tuhan kami bukan saja menjadi pendengar firman-Mu ya Tuhan, tetapi ya Tuhan kami juga menjadi pelaku firman-Mu ya Tuhan Yesus dimanapun kami berada. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Shalom dan selamat petang, selamat malam kepada jemaat-jemaat dan juga kawan-kawan semua keluarga di Raja Wali. Apa kabar semua? Minggu ini anda semua okey? Semuanya masih dapat bekerja? Ada juga di antara kita sudah mula yang bekerja dan juga pada masa yang sama kita juga dapat mengalami, dapat keluar, dapat makan, dapat semua sudah kan. Sangat puji Tuhan kerana Tuhan memberikan masa ini dan juga masa yang sesuai ini kepada kita supaya kita dapat memuji Tuhan bersama, menyembah Tuhan dan juga mendengar firman Tuhan kita bersama. Sekali lagi saya nak menyatakan kebesaran hati saya kepada leaders-leaders di Raja Wali. Terima kasih kerana memberikan saya peluang ini untuk memberitakan firman dan juga Injil kepada anak-anak Raja Wali dan juga keluarga-keluarga besar Raja Wali sekali. Ya, nama saya Ivan. Jikalau anda masih belum lagi mengenal saya seorang youth pastor di BEM Apple Road Church. Dan malam ini saya nak membawa kita untuk melihat firman Tuhan, dan tajuk pada khotbah saya pada malam ini adalah pujian syukur. Pujian syukur. Now, dalam masa yang sebegini sudah kita mengalami MCO yang sangat panjang. Pekerjaan pun ditutup, banyak pun kita tak dapat kerja pada masa itu, dan sekarang kita mempunyai satu tempat di mana kita boleh mula bekerja dan kesemuanya lah kan. Adakah kita mula memberi syukur kepada Tuhan? Kepada mereka yang bekerja pada masa MCO itu dan masih dapat mengalami sedikit income, duit yang masuk di dalam poket sendiri, adakah kita memuji Tuhan? Adakah kita katakan, oh lakilah saya ni, sebab orang lain tidak bekerja, saya bekerja, puji Tuhan macam tu. Adakah cara itu kita memuji Tuhan? Ataupun kita memuji Tuhan dengan pemberian kita juga, di masa kita dapat memberi, dapat menolong. Dan saya sangat terdorong dengan apa yang telah dilakukan oleh para Raja Wali sekalian, dengan berkumpul bersama, menjaga antara satu sama lain. Sangat menggalakkan dan sangat puji Tuhan kerana Tuhan mengajar dan juga memberi satu sokongan dan dorongan ini kepada anda semua dan juga kepada kami yang melihat daripada jauh juga. Sangat puji Tuhan pada malam ini sekali lagi saya nak membawa kita untuk melihat di dalam firman Tuhan di 1 Samuel ayat 2 pasal 2 ayat 1 hingga 11. Now, minggu lepas kita mendengar Pastor Kelvin juga sudah memberitakan dari 1 Samuel pasal 1. Tapi hari ini kita akan melihat lagi dari ayat 1 hingga 11 ini di pasal 2. Melihat apakah yang Tuhan ingin menyatakan kepada kita pada malam ini. Saya janji saya tidak akan cuba untuk memanjangkan keseluruhan message ini. Tetapi I just want to bring us all of us. Saya nak membawa kita semua betul-betul mendalami dan memahami kenapakah pada masa ini dan juga dalam firman Tuhan ini pada malam ini kita nyatakan pasal pujian syukur.
Nah, apabila kita fikir pasal pujian dan syukur, kita selalu terfikir pasal lagu, kita memuji Tuhan, kita menyerah, kita angkat tangan, kita bertepuk tangan bersama-sama, sangat merindui pada masa itu yang kita dapat bersama-sama di Raja Wali kan, untuk buat macam itu. Tetapi kebanyakannya kita juga tidak melihat bahawa cara kita memberi pujian dan syukur adalah juga di dalam doa. Kita menyatakan kepada Tuhan, Tuhan, kami bersyukur, ia menjadi satu korban kepada Tuhan. Cara kita menyembah Tuhan di dalam pujian syukur kita juga. Dan juga kita akan melihat pada hari ini di 1 Samuel 2 ini ayat 1 hingga 11, cara pujian syukur Hana kepada Tuhan pada hari ini. Anda sedia? Mari kita baca 1 Samuel 2 ayat 1 hingga 11 bersama-sama. Alright, saya akan paparkan di dalam skrin dan ini adalah saya akan baca daripada Alkitab versi Borneo. Kita boleh membaca sama-sama. Okay? Ready? 3, 2, 1. Let's go. Lalu berdoalah Hana, hatiku bersukaria kerana Tuhan. Kekuatanku disanjung tinggi kerana Tuhan. Mulutku mengecam para musuhku kerana aku bersukacita atas pertolonganmu. Tiada yang suci seperti Tuhan. Tiada yang lain kecuali Engkau. Tiada batu pejal seperti Allah kita. Jangan terus-menerus bercakap sebegitu sombong. Janganlah keangkuhan keluar daripada mulutmu. Kerana Tuhan itu Allah yang maha tahu. Dan melaluinya setiap perbuatan manusia dipertimbangkan. Telah dipatahkan busur panah para kesatria, tetapi sabuk orang yang lemah ialah kekuatan. Kalangan yang dahulu kenyang kini menjadi orang upahan demi rezeki, tetapi tiada kelaparan bagi orang yang dahulunya lapar. Yang dahulunya mandul, kini 7 orang anaknya, tetapi dahulu beranak, ramai kini terbiar merana. Tuhan mematikan dan juga menghidupkan. Dia menurunkan ke alam kubur dan membangkitkan. Tuhan memapakan dan menggayakan. Dia merendahkan dan juga meninggikan. Dia membangkitkan orang miskin daripada debu dan mengangkat orang melarat daripada timbunan sampah untuk didudukkan bersama dengan para bangsawan sehingga mereka mewarisi takhta kemuliaan. Tiang-tiang bumi sebelumnya milik Tuhan dan di atasnya Dia menempatkan bumi ini. Dia akan memelihara langkah kalangan yang saleh, tetapi orang fasik akan tersingkir ke dalam kegelapan. Kerana berdayanya seseorang bukan atas kekuatannya sendiri, Tuhan akan menghancur leburkan kalangan yang menentangnya, mengecam keras mereka bagaikan guruh di langit. Tuhan akan mengadili seluruh bumi. Dia akan mengurniakan kekuatan kepada raja yang diangkatnya dan memberikan kejayaan kepada orang pilihannya. Lalu pulanglah Elkanah ke rumahnya di Ramah, tetapi anak itu menjadi penyelenggara ibadat kepada Tuhan di bawah pengawasan Imam Eli. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada malam ini yang Engkau berikan kepada kami masa ini Tuhan untuk menyelami, menyelidiki dan juga memahami Tuhan firman-Mu pada malam ini kepada kami semua. Tuhan, ajarkanlah kami supaya kami dapat sekali lagi memahami pujian syukur kepada-Mu Tuhan. Apakah yang seharusnya kita buat sebagai seorang Kristian dan juga sebagai pengikut Kristus di dalam masa yang sebegini. Terima kasih Tuhan, saya serahkan segalanya Tuhan di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya dan telah berdoa. Amin. Amin. Nah, dengan cepatnya, bukan dengan cepatlah, dengan singkatnya kita tahu bahwa di dalam ayat 1 Samuel 2 ini adalah sangat-sangat penting untuk kita pertimbangkan bagaimana kita memuji, berikan pujian syukur kepada Tuhan kita. Di 1 Samuel pasal 1 kita tahu bahwa Hana pada masa itu dia memberikan, dia tidak dapat beranak, dan juga selepas Tuhan mengaruniakan anak kepada dia, dia pula memberikan korban syukur dan juga menyerahkan anaknya supaya melayani sepenuhnya di dalam tempat pengawasan Imam Eli, di tempat ibadah lah, right? Dan
Di sini selepas dia memberikan segalanya itu, imagine lah, cuma bayangkan dengan saya kan, Tuhan sudah berikan kamu doa kamu yang kamu telah minta daripada Tuhan. Tetapi Hana dengan caranya memberikan pujian syukur kepada Tuhan, dia memberikan kembali anaknya itu kepada Tuhan supaya melayani Tuhan dengan sepenuh-penuhnya. Nah, bagi kita, adakah kita memberikan pujian syukur kembali kepada Tuhan kita? Apabila kita doa, kita meminta daripada Tuhan dan Tuhan mengabulkan doa kita dan juga menjawab apa semua, adakah kita memberikan kembali kepada Tuhan kita dengan sepenuh hati kita? Sampaikan kita perlu korbankan sesuatu yang sangat-sangat penting, yang sangat-sangat nombor satu di dalam hidup kita, seperti Hana. Dan kita lihat doa Hana ini, kita lihat pujian syukur Hana ini pada hari ini. Ada 3 perkara di sini saya hendak kita betul-betul fikir dan juga bayangkan dan juga mengaplikasikan di dalam hidup kita. Alright? Ada 3 perkara di sini. Satu perkara adalah dia memuji Tuhan dan mengenali, menunjukkan kepada kita sebagai pembaca bahwa Tuhanlah Tuhan. God is God. Okay? Number 1, God is God. Di sini yang menyatakan di ayat 1 hingga 2. Hatiku bersukaria kerana Tuhan, kekuatanku disanjung tinggi kerana Tuhan, mulutku mengecam para musuhku, maka aku bersuka cita atas pertolonganmu. Wow! Tiada yang suci seperti Tuhan. There is no one like God. Tiada yang lain kecuali Engkau. Tiada batu pejal seperti Allah kita. Dan ayat 10 hingga ayat 10 dia menyatakan Tuhan yang menghancur leburkan kalangan yang menentangnya, mengecam keras mereka bagai guruh di langit. Tuhan akan mengadili seluruh bumi. Dia akan mengaruniakan kekuatan kepada raja yang diangkatnya dan memberikan kejayaan kepada orang pilihannya. Apabila kita berdoa, apabila kita meminta daripada Tuhan, adakah kita bersedia untuk memberikan kembali pujian syukur kepadanya? Ataupun apabila kita doa, apabila Tuhan menjawab doa kita, kita katakan, oh itu sebab saya yang doa, itu sebab saya yang minta. Ataupun kita harus belajar seperti Hana. Apabila Tuhan menjawabnya, dia memberi kembali semuanya kepada Tuhan dan menyatakan, Tuhan, inilah kepadamu. Inilah syukurku kepadamu. Aku memuji Tuhan kerana dia memberikan aku kekuatan. Kekuatan apa? Anak sudah ada, tapi dia memberi kembali kepada Tuhan. Kekuatan untuk melepaskan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Adakah kita sebegitu? Adakah kita melihat Tuhan adalah Tuhan? Adakah kita melihat Dia sebagai God is God? Itulah yang pertama. Yang keduanya adalah di ayat 3 hingga ayat 5. Okay? Ayat 3 hingga ayat 5 adalah don't be self-absorbed. Okay? One more time. Don't be self-absorbed. Jangan self-absorbed itu adalah jangan penuhi dengan diri kamu sendiri. Macam itulah. That's my translation. Okay? Don't be self-absorbed. Okay? Dia menyatakan jangan terus-menerus cakap seperti itu sombong. Janganlah keangkuhan keluar daripada mulutmu. Tuhan yang maha tahu dan melaluinya setiap perbuatan manusia dipertimbangkan. Telah dipatahkan busur pada para kesatria. Okey, busur adalah itu yang panah itulah. Patah, sudah patah, mereka tidak dapat attackkan, tidak ada kuasa, tidak ada kekuatan. Tetapi sabar orang yang lemah ialah kekuatan. Di versi Indonesia yang menyatakan adalah orang yang terhuyung-hayang, yang sudah lelah, yang sudah letih macam itu kan. Itu adalah kekuatan yang Tuhan akan beri. Nah, kalangan yang dahulu kini menjadi kenyang, sekarang menjadi lapar. Mereka mencari duit sini sana. Adakah kita melihat di dalam MCO ini, kita melihat banyak-banyak yang mempunyai kewangan ataupun duit kan. Mereka pula yang susah. Mana mau pergi makan, mana mau beli ini, mana mau beli itu. Susah. Apa-apa pun pergi viral sini sana. Tapi orang yang susah, saya bukan menyatakan kita semua, tetapi ada juga di kalangan kita yang susah. Di manakah mereka, apakah mereka lakukan? Mereka pula tiada kelaparan bagi orang yang dahulunya lapar.
banyak pertolongan bagi kepada mereka. Tuhan bukan Tuhan yang hanya menyatakan yang yang hanya sebegitu saja, tetapi Dia juga menolong. Dia tidak memberi buruk siku kepada antara satu. Now, di sini yang menyatakan juga yang dahulunya mandul kini 7 orang anaknya, dan dahulu beranak ramai kini terbiar merana. Wow. Jangan penuhi diri sendiri dengan rasa tinggikan diri sendiri. Itulah maksudnya. Don't be full of yourself. Jangan penuhi diri sendiri kamu dengan kamu sendiri. Kerana sombong yang keangkuhan keluar daripada mulutmu apa semua ini Tuhan akan berpertimbangkan. Pada yang lama dahulu macam itu, tapi Tuhan akan mengubahkan situasi kita. Tadi pada pertama kita lihat God is God. Hana menyatakan bahawa Tuhan betul dan benarlah adalah Tuhan. Yang keduanya ini juga mengajar kita supaya kita jangan penuhi diri sendiri, kita tinggikan diri kita sendiri. Adakah kita meninggikan diri kita sendiri di dalam masa MCO ini? Adakah kita masih membuat perkara yang tidak betul? Apabila kita sudah bekerja, yang sudah didapat pertolongan di antara sini, adakah kita menunjuk-nunjuk di antara satu sama lain? Ada kerajaan bagi saya duit RM500. Okey, dan menunjuk kepada pada Facebook lah, pada WhatsApp lah. Kamu tidak dapat duit kah? Kamu tidak dapat duit kah? Ini kah? Itu kah? Jangan menunjuk-nunjuk. Jangan mengeluarkan keangkuhan daripada mulut kita. Kerana Tuhan pertimbangkan tingkah laku kita. Adakah itu cara kita memberikan pujian syukur kepada Tuhan? Apabila kita menunjuk-nunjuk, kita memberikan keangkuhan kepada orang. Fikirkan itu. Yang ketiganya adalah di sini dari ayat 6 hingga ke ayat 9. Okey, sekali lagi saya akan bacakan. Tuhan mematikan dan juga menghidupkan, Dia menurunkan ke alam kubur dan membangkitkan, Dia merendahkan dan juga meninggikan, Dia membangkitkan orang yang miskin daripada debu, Dia yang dudukan mereka bersama bangsawan, mereka mewarisi takhta kemuliaan, tiang-tiang bumi sebenarnya milik Tuhan, di atasnya Dia menempatkan bumi ini, dan Dia memelihara langkah kalangan yang sahih. Yang ketiga, yang pertama tadi, God is God. Yang kedua, don't be full of yourself. Yang ketiga ini, tadi yang kedua, bukan ketiga. Sekarang yang ketiga ini adalah God has everything in His hand. Tuhan mempunyai segalanya di dalam tangannya. God has everything in His hand. Kita lihat di ayat 6 hingga ayat 9 ini. Tidak perlu kita lagi melihat sekali lagi, ataupun saya bacakan sekali lagi kerana panjang dan juga kita mempunyai masa. Yang menyatakan di sini, Tuhan mempunyai kuasa. Dia sudah mencipta, Dia juga dapat mengambil. Right? Dia dapat meninggikan, Dia juga dapat merendahkan umat manusia. Sama juga seperti kita lihat yang di poin yang kedua juga tadi. Tapi di sini kebanyakan Hana menunjukkan kepada kita sebagai pembaca, dialah Tuhan. Dialah yang Tuhan dapat membuat begini. Dialah yang Tuhan yang sebegitu. Dialah yang Tuhan dapat mengangkat daripada maut, yang dapat mematikan orang, yang meletakkan bumi di atas tiang-tiang bumi. Wow. Hana menyatakan pasal pencipta bumi ini. Itu adalah sangat-sangat penting bagi kita, untuk kita tahu bahawa di dalam pujian syukur kita tahu bahawa Tuhan adalah Tuhan. Kita tahu bahawa kita tidak boleh penuhi diri kita sendiri dengan image kita. Don't be full of yourself. Yang ketiga, God has everything in His hand. Tuhan mempunyai semuanya di dalam tangannya. Apabila kita mempunyai pujian syukur yang sebegini, kita tahu kita boleh juga mendatang kepada Tuhan dan juga memberi pujian syukur kepada Tuhan dengan seada-adanya di dalam hati kita. Adakah kita cuba main tarik tali dengan Tuhan? Ambil balik, saya rasa saya ambil balik sedikit lah, boleh lah. Saya cakap inilah, saya cakap itulah. Saya mau bangga juga, bangga macam ni, macam itu. Tapi Tuhan mengajar kita di dalam Alkitab kita tidak perlu melihat ke tempat yang lain. Tapi di sini Tuhan mengajar kita di dalam
cara Hana berdoa dan juga memberikan pujian syukur kepada Tuhan adalah kita harus betul-betul merendahkan hati kita. Apa saja yang Tuhan menjawab kepada kita, kita berikan kembali kepada Tuhan. Bukan macam, oh ini Tuhan berikan kepada saya berikan kembali kepada Tuhan. No, dedicate it to God. Serahkan kepada Tuhan supaya Tuhan akan memakai cara dia akan memakai kamu melalui rencananya dan juga rancangannya di dalam hidup kamu. Hari ini, adakah kita tetap melihat Tuhan dari segi perspektif untuk memberi kembali kepada Tuhan? Tuhan tidak meminta apa-apa saja daripada kita. Tetapi oleh kerana kasih-Nya, Dia telah memberikan kepada kita. Haruslah kita sebagai umat-Nya, sebagai anak-Nya, kita harus menghormati dan juga meninggikan Tuhan kita besar daripada segala-galanya. Jadi hari ini, pada malam ini, jemaat-jemaat Raja Wali, adakah kita sedia untuk menyerahkan kembali pujian syukur, hormat dan juga segala sembah kita kepada Tuhan kita pada malam ini? Inilah challenge saya kepada kita semua. Di dalam pekerjaanmu, di dalam apa-apa yang kamu buat, berikan kembali. Kalau Tuhan sudah memberikan satu perkara dalam hatimu untuk memberikan kembali kepada community ataupun menolong di antara satu sama lain di dalam Raja Wali, berikan, buat lagi. Kalau ada orang yang perlu pertolongan, buatkan. Tuhan, adakah ini saya perlu untuk menolong anak ini kah, ataupun ibu ini kah, ataupun bapa ini kah? Tolong, jangan 2 kali 5 untuk kamu. Kita mau fikir benda-benda macam ni. Kerana Tuhan akan menjawab, Tuhan akan memberkati. Tuhan, percayalah, kalau kita mula memberi dengan sepenuh hati kita, oleh kerana Tuhan sudah memberi dan juga mengasihi kita dahulu, kita akan diberkati berlimpah lagi, supaya kita dapat lagi memberi kepada semua orang. Wow. Jadi malam ini, adakah kita sedia untuk memberikan kembali segalanya kepada Tuhan kita? Mari kita berdoa. Tuhan, malam ini Tuhan, kami doakan sekali lagi di Yesus, Engkau pakaikan setiap daripada anak-anak kami di Raja Wali ini Tuhan. Keluarga ini Tuhan, Engkau sekali lagi urapi, Engkau pakaikan, Engkau angkatkan kami tinggi lagi Tuhan. Tuhan, Engkau memberikan kami satu tempat Tuhan di mana kami boleh melihat Tuhan daripada mata-Mu dan juga boleh merasakan daripada hati-Mu Tuhan, bahwa Engkaulah Tuhan di atas segala-galanya. Kami tahu Tuhan, mungkin kami ada melakukan salah ataupun cara kami menegur ataupun cara kami membuat Tuhan adalah tidak benar di depan mata-Mu. Tapi Tuhan, pada malam ini sekali lagi Tuhan, Engkau berikan kami kekuatan yang baru supaya kami boleh sekali lagi Tuhan dipenuhi oleh Engkau, dipenuhi oleh kuasa-Mu dan juga fikiran-Mu dan juga isi hati-Mu Tuhan. Ajarlah kami Tuhan, supaya kami boleh sekali lagi memberikan pujian syukur yang terhebat, yang juga yang terbaik Tuhan bagi-Mu. Terima kasih sekali lagi Tuhan, kami doakan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Wow. Amin. Terima kasih lagi semua. Shalom sekali lagi daripada saya, dan juga kirim salam semua kepada semua keluarga Raja Wali. Wow, sangat rindu untuk melihat anda semua. Kita akan berjumpa di masa yang akan datang. Tapi pada masa yang sama, stay safe, stay home, dan juga please jagalah diri kamu sendiri. Saya doakan Tuhan tetap menjaga dan juga membaluti kamu dan juga melindungi anda semua. Kita akan jumpa lagi di masa yang akan datang. Selamat malam and God bless you.